Okey, Alhamdulillah suara jelas semua Kali abah cair. Oh, cair. Syanira abah malam ni live ke FOMC. Malam ni FOMC kita trade sendiri je pukul 2 pagi. Amirul, tunjuk muka PMR bah. Alamak. Pergi ni pergi buat facial. Kita dah nak masuk ke alam remaja ni. Sebentar guys Okay. Ya. Okay, anyway, ramai yang PM saya baru-baru ni, ramai yang PM saya baru-baru ni, saya rasa ramai mostly newbie lah. Newbie, uh, ada beberapa request, antara salah satu request daripada kebanyakan dia orang minta saya kongsikan macam mana saya bermula daripada bidang trading ni sampailah sekarang. Maknanya nak cerita journey tu bermula. So, persoalannya sekarang ni, korang nak dengar ke? Kau nak dengar ke journey macam mana saya bermula? And sebenarnya kalau ingat balik, macam mimpi macam mimpi. Bantai je bah, saya on. Sekejap Sekejap. Sebelum tu saya nak tunjukkan dekat korang semua. Okay, saya nak tunjukkan dekat korang semua performance account yang saya trade dalam masa bulan ni dalam masa bulan ni. Sebab baru-baru ni, okay. Oh, kejap lupa pula nak kongsi share screen. Okay, screen tu. Okay, semua nampak tak screen? Semua nampak screen? Okay. Jadi, kalau semua nampak screen, berapa balance account ni? Berapa balance account ni guys? Kalau nampak, 28 sen. 28K, lebih kurang 28K, 28,736.05 GBP. So ini adalah performance account ni yang saya trade. Yang mana kalau saya ambil bulan ni punya performance custom period, bulan ni daripada 1 hari bulan 9 sampailah hari ni, saya tunjukkan performance dia maknanya bulan ni punya performance. Okay. Jadi total performance bulan ni saya buat profit lebih kurang 38,471.52. 38,471.52 pound sterling. Kalau ikut withdraw ni, di sini dia campur dengan bulan lepas juga saya rasa. Kalau saya tanya korang, okay, kalau saya naik modal berapa tu? Modal account ni saya start daripada 45,000 tak silap saya. Okay, kalau ambil all history saya ambil all history. Okay, ini all history Okay, saya deposit lebih kurang 45,000 pound dan saya dah menghasilkan profit lebih kurang 58,571 dan dah withdraw 74,898. Jadi saya boleh consider balance yang tertinggal ni, okay, balance yang ada ni adalah profit semata-mata. Okay, profit semata-mata. Cuma saya nak
bagi tahu kat korang. Okay, saya nak bagi tahu kat korang custom period ni. Saya dapat buat performa bulan ni sebab tadi baru saya check sebelum kita buat live ni. Saya baru check yang mana daripada 1.9 sampai hari ni saya dah menghasilkan profit lebih kurang 38,471.52. Okay guys, kalau saya tanya korang banyak tak profit yang terhasil ni? Banyak tak profit yang terhasil ni? Banyak. So kalau kita tukarkan dalam ringgit Malaysia, ringgit Malaysia, average saya tengok dia punya rate Great Britain dengan MYR lebih kurang 5.2 average dia. Ada minggu lepas ada yang 5.3, okay. Jadi kalau saya kira 38,000, semua dapat kalkulator? Sedap kan kalau bab-bab mengira ni, nak ngira profit ni kan sedap kan? Semua dapat kalkulator tak? 38,471.52, jadi saya ambil average kali 5.2. So lebih kurang RM200,051.90 yang dah berjaya kita withdraw. Tak payah ambil yang total lebih kurang 74,000 tu. Kita ambil yang bulan ni punya performance saja. Okey, kalau kita dah tukar kepada duit Malaysia, banyak tak korang tengok? Banyak Okey, now saya nak share sesuatu. Saya nak share sesuatu kat korang. Yang mana benda ni berkaitan jugalah dengan journey saya dalam trading ni. Cuma saya nak share dekat korang. Lumrah sebagai manusia, sebagai manusia adalah sangat satu benda yang boleh saya katakan lumrah. Selagi korang tak dapat benda tu, selagi tu korang rasa banyak. Tapi bila mana korang dah dapat benda tu, korang akan rasa benda tu sikit. Setuju tak dengan apa yang saya bagi tahu ni? Hari ni semua cakap banyak kan? Banyak. Okey. Kita bercakap ini bukannya soal motivasi ke apa Ni bukan soal motivasi ke apa. Ini just benda yang sering berlaku dalam hidup kita. Selagi namanya manusia, kita diuji dengan satu perkara yang dinamakan nafsu. Nafsu tu banyaklah kan? Tapi dalam bidang trading ni, nafsu kita adalah kita tak dapat lagi yang banyak tu. Mungkin sebelum ni semua trade deposit $100, okay, £100 ke, and then withdraw. Jadi kadang-kadang korang withdraw $20, £20. Jadi korang rasa bilalah aku nak rasa deposit withdraw sampai 6 angka. Okay. Cerita dia tak rasa lagi Dan bila mana kau dah rasa benda tu, percayalah cakap saya, itulah ujian yang paling getir dalam hidup manusia. Bila mana diuji dengan wang ringgit, ketika itulah kau akan rasa, lah tak banyak mana pun. Tak banyak mana pun. Soalannya kenapa kita tak rasa banyak? Kenapa Allah dah dapat kan? Dah dapat. Macam di DNK ke? Saya tak tahu. Betul tu. Okey. Kita rasa benda tu macam tak banyak lepas dah dapat sebab syukur tu hilang. Syukur tu hilang. Mana nak cari modal besar-besar? Syukur tu hilang. Okay, jadi guys kat sini saya nak cerita bermula daripada macam mana saya terjebak dalam bidang ni. Okay, sebab
ianya berkaitan dengan semuanya. Okay, semuanya. Kalau korang baca saya punya, hari ni uh, saya ada update dekat Facebook saya. Semua baca tak Facebook tu? Saya update Facebook saya tu pukul 6 pagi, lepas subuh pagi tadi. Semua baca tak? Kisah seekor semut dengan Abang Hafizan. Okay. Okay, baca Yang mana, kalau kau tengok gambar tu kan, kalau korang tengok gambar tu, baca yang set up PMR. Set up PMR. Buat facial guys. Okay. Kalau kau tengok gambar tu, dia tulis kat situ, where does it hurt? Semua ada tengok kan? Kalau boleh semua tengok saya nak relatekan dengan apa yang kita lalui dalam kehidupan ni sebenarnya. So guys, anyway, saya harap korang semua tak ke mana-mana, dengar sampai habis apa yang saya akan kongsikan malam ni, sebab saya rasa apa yang akan saya kongsikan malam ni, korang akan takkan dapat jumpa dekat Netflix, takkan dapat jumpa dekat Astro Arena. Sebab ini adalah satu perjalanan trading saya yang bagi saya cukup-cukup lama, sebab ianya bermula daripada tahun 2008. Cukup-cukup lama bagi saya. Jadi kalau korang baca kat situ, okay? Kalau korang baca kat situ, saya cakap hari ni hari yang istimewa untuk anda semua. Tapi sebelum tu cuba baca sampai habis. Okay? Jadi, saya cakap mana yang lebih menyakitkan? Yang pertama, pening kepala. Yang kedua, sakit perut. Yang ketiga, atau kerja 8 jam sehari dan mungkin lebih untuk menjadikan bos company korang semakin kaya. Siapa yang berada dalam situasi nombor 3? Go channel, salam tuan. Macam mana kita nak belajar confirmation? Saya belum masuk lagi topik. Malam ni saya nak buat special. Okay? Saya nak buat special. Saya nak kongsikan dekat korang. It's a very, very istimewa. So maknanya ramai yang dalam kategori yang ketiga. Dalam kategori yang ketiga, betul? Jadi lepas tu saya pun ceritakan dekat status Facebook saya tu. Saya cakap, saya masih ingat betapa peritnya ketika saya kerja di Singapura suatu ketika dulu. Seawal jam 3 pagi, saya akan bangun untuk bersiap sedia pergi kerja, bermula naik bas dari Taman Universiti Skudai dan seterusnya meredah lautan manusia untuk merentasi pintu sepadan Malaysia Singapura. Siapa kat sini yang pernah kerja Singapura? Atau ada kawan yang kerja Singapura? Atau dia sendirilah kerja Singapura? Abang saya kerja Singapura. Memang ada. Yang ada tu tahulah. Okey, jadi ini adalah episod pada tahun 2005. Bermula daripada 2005 sampai 2010 saya kerja kat Singapura. Jadi saya cakap betapa peritnya. So waktu kerja saya bermula daripada 9 pagi sampai 6.40 petang. Tapi kebiasaannya saya akan balik kerja pukul 9 malam ke atas. Hanya kerana saya nak elakkan jam yang padu dekat checkpoint. Okay. Jadi saya akan sampai ke rumah pada sekitar jam 11 malam hingga 12 malam dan hanya ada masa 3 jam sahaja untuk tidur. Kerana pada jam 3 pagi, saya harus bangun semula untuk menjalani rutin yang sama. Apa yang saya fikir dekat sini, saya fikir masa saya kerja tu dan sampailah sekarang, apa yang saya fikir, saya tak tahu daripada mana datangnya sumber kekuatan tenaga saya ketika itu. Tapi yang saya tahu, saya menjalani sebuah perjalanan hidup yang bukan saya impikan. Ianya hanyalah satu keterpaksaan yang harus saya lalui. Pedih, Mat. Nak cakap benda tu pedih, pedih. Okay. Jadi guys, di situlah saya bermula untuk cuba mencari freedom sebenar yang saya idamkan. Saya nak tanya kat korang lah. Siapa yang kat sini kerja kat Malaysia lah. Okay, kerja kat Malaysia. Yang dia nak pergi kerja, dia kena bangun pukul 3 pagi. Siapa? Korang boleh imagine tak kalau saya balik, katakan hari ni, saya balik kerja pukul 12 malam atau pukul 1 pagi.
Dan pukul 3 pagi saya kena bangun semula kerja, bangun semula daripada tidur untuk bersiap-siap pergi kerja. Rasa-rasa korang penat tak guys? Lama tu bah, tahan abah 5 tahun macam tu ya. Penat yang amat penat yang sangat-sangat penat. Jadi saya 3 bulan tu saya sebagai practical student dan saya terpaksa melalui sampailah saya habis praktikal tu. Bos saya orang Jepun, nama dia Yashusuke Kambara. Saya panggil dia Mr. Kambara. Sampailah habis saya praktikal tu, seminggu sebelum saya habis tu, dia offer saya sebagai permanent staff. Maknanya kena dapat offer jadi pekerja lah. Masa saya praktikal tu, saya dibayar allowance sebanyak 1,200 Sing dollar. Dan ketika saya di offer kerja tu, saya di offer kerja dengan gaji permulaan saya 2,800 Sing dollar pada tahun 2005. Dengan tangga gaji yang agak lumayan juga pada ketika itu, saya ambil, dan alhamdulillah company saya bagi allowance untuk saya stay dekat Singapore. Jadi 3 bulan saya ulang alik tu, lepas tu saya stay kat Singapore sampailah 2010. Saya duduk kat Singapore. Walaupun saya dah duduk kat Singapore, saya dah tak bangun pukul 3 pagi apa semua. Tapi dekat Singapore, masa saya kerja dekat Singapore, saya duduk dekat Singapore, ada satu benda yang sentiasa saya cari, iaitu freedom. Saya tak ada freedom guys. Saya tak ada kawan-kawan yang saya boleh lepak. Kehidupan saya pergi kerja, balik kerja, sampai rumah saya buat kadang-kadang sambung buat kerja, saya buat programming dan buat design. Sampailah pada 2008, hati saya terdetik untuk cuba mencari alternatif untuk saya cari source of income yang lain. Jadi kalau kau nak tahu, pada mulanya saya sebenarnya involved dengan MLM. Saya join Amway sebab saya punya principal engineer ketika itu, nama dia Patrick Sang. Wife dia buat Amway, buat produk Amway tu. Jadi saya ikut dia apa semua, konon-konon nak buat lah ni kan. Tapi benda tu very very hard lah. Saya buat dalam 3 bulan kot. Buat dalam 3 bulan. Tapi saya rasa tak boleh pergilah. Sampailah saya terfikir, aku nak cari satu freedom yang aku boleh buat kerja kat mana-mana saja. Aku boleh santai apa semua. So saya pun survey. Ketika itulah pada 2008 saya buka YouTube, tengok Facebook. Facebook time tu ada tapi masih tak sehebat sekarang ni. Buka internet, check semua, jumpalah perkataan forex. Jumpalah perkataan forex. Jadi di situlah saya belajar. Guru pertama saya adalah orang Singapura dan saya rasa dia dah cukup dikenali sehingga sekarang, iaitu Adam Khoo. Saya masuk seminar Adam Khoo, saya bayar 500 Sing dollar kelas Adam Khoo, and then saya sambung masuk kelas belajar, bayar 5,000 Sing dollar, and belajar trade kan, Cuma ketika itu kenapa saya sanggup bayar apa semua adalah kerana saya rasa saya cukup minat. Saya sungguh minat menganalisa, saya minat benda yang baru. And sampailah saya berani untuk deposit. First deposit saya 3,000 USD. Saya masih ingat sampai sekarang. Duit hasil saya SRS Abah kelas Adamku 5K. SRS tu apa? Belajar kat Singapore dengan Fred Tam ke bah? Tak, saya belajar dengan Adamku. Serius lah Abah. 5K. 2008 guys. Jadi, saya tak regret. Saya belajar banyak benda. Saya belajar banyak benda dan lepas tu saya trade kan. Time tu bermula dengan forex lah. Forex. Gold pun tak trade forex. Euro JPY, Euro USD. Belajar apa 5K dia. Belajar support and resistance. Belajar candlestick pattern. Belajar benda-benda MACD. Belajar Fibonacci.
Lepas tu saya jumpa Khalid Hamid, okay, saya beli buku dia. Jadi journey saya belajar. Sampailah 2010 tu adalah perjalanan yang hebat kerana saya masih ingat pada 2010 tu uh, boleh katakan saya sentiasa ada dapat profit dan saya withdraw sampaikan saya tak tengok pun gaji saya kat Singapura tu. Nak cakap permulaan tu kan, memang permulaan tu sangat-sangat memberikan satu motivation yang tinggi lah. Saya dah yakin, tuan-tuan, saya yakin inilah freedom yang aku cari selama ni. Inilah freedom yang aku cari. Sampailah pada 2010, bulan 12, bos saya naik atas, pergi bilik saya, dia bagi saya satu form, iaitu form untuk renew work permit dekat Tanjung Pagar. Dia bagi saya form, saya pula bagi dia surat, iaitu surat resign. Surat resign. Yang mana saya cakap saya nak berhenti, saya bagi alasan saya nak bantu keluarga saya punya palm oil. Kita orang Felda kan. Saya cakap lah, my father already old and I need to support my family. So, saya nak kena balik kampung untuk bantu mak bapak saya buat palm oil. Padahal tak pun, alasan je. Okay. Jadi, bos saya dia tanya abang-abang kau tak ada ke? Cakap, oh semua dah ada family. Saya seorang tak kahwin lagi. Kan? Guys, dia turun bawah, kan, saya nampak dia isap rokok. Saya tengok daripada tingkat dia isap rokok, ke hulu ke hilir. Kemudian, petang tu, tea break, dia panggil saya masuk bilik dia. Dia offer saya kenaikan gaji sekali ganda, guys. Dia offer saya kenaikan gaji sekali ganda. Tahun tu 2010, masa tahun 2010, gaji saya kat Singapura last terakhir adalah 6,800. Jadi saya tahu 6,800 something lah. Dia offer saya kenaikan gaji sekali ganda. Rasa-rasa korang lah, goyang tak? Goyang tak kalau company counter kau bayar gaji sekali ganda? Saya time tu rasa, cakap. Lepas tu, saya ambil surat tu. Okay, saya ambil surat tu. Saya cakap dekat dia, let me think first. I need to go back and discuss with my family. Padahal tak pun. So saya balik. Okay, saya balik rumah. Saya pegang surat tu kan. Satu malam kan saya tak boleh tidur. Satu malam saya tak boleh tidur. Sebab apa? Saya fikir dekat celah bedah mana lagi saya nak dapatkan gaji dengan usia saya yang saya rasa cukup muda juga ketika tu. Dekat mana lagi saya nak dapatkan gaji yang kalau tukar duit Malaysia lebih kurang dekat, time tu sekali ganda je lebih kurang 20,000 lebih lah. Saya tak boleh tidur malam, guys. Sampailah hati saya kuat menyatakan yang kalau kau ambil offer ni, okay, there is no freedom at all. Kau akan kehilangan benda yang kau nakkan selama ni, iaitu freedom. Jadi guys, bila kita dalam keadaan orang kata due diligence, kita nak berfikirkan everything is about money kan, everything is about money. Jadi di situlah, okay, di situlah kata kita bermunajat. Okay. Saya ingat saya solat istikharah, saya solat istikharah, dan yang saya tahu saya tak dapat petunjuk pun. Spontaneous, saya tak dapat petunjuk, cuma spontaneous. Mungkin petunjuk tu daripada hati, yang mana menguatkan hati saya untuk berhentilah, okay, carilah freedom yang kau nakkan selama ni. Jadi guys, minggu depan tu saya pergi office, saya jumpa dia, saya discuss, saya cakap, maaf, aku tak dapat nak ambil offer ni because this is my final decision after due diligence yang saya dah buat. Saya nampak riak wajah dia tak happy. Riak wajah dia tak happy. Sebab dia dah cuba yang terbaik kan untuk make sure saya kekal lagi. Jadi dia cakap apa tahu? Dia kata,
I have nothing to say. That's your decision. I just try my best for you here. Maknanya dia dah cuba yang terbaik untuk saya di company tu, but this is your choice, kata. Cuma dia cakap, if anything change, dia kata kalau saya berubah hati, saya tahu market dah buka, okay, saya dah tahu market dah buka. Saya memang tak entry apa-apa lagi, okay, saya biarkan je dulu market ni. Okay, sebab sebenarnya saya memang menunggu pukul 2 pagi ni. Jadi guys, saya dia cakap saya apa? Saya kejap saya tadi terinterrupt. Dia cakap saya sentiasa pintu office dia, our door is always open for you if you want to change your mind. Jadi guys, saya sangat-sangat bersyukur ketika itu. So saya pun menghabiskanlah sebulan kan tempoh untuk saya resign. So saya kerja macam biasa, malah saya buat kerja yang terbaik sebab saya rasa inilah bulan terakhir aku dapat berbakti kepada company ini sebelum aku menjalani kehidupan yang baru. So nak jadi cerita guys, seminggu sebelum saya habis kerja kat sana, company buat farewell, okay? Company buat farewell majlis perpisahan. Saya ingatkan benda offer-offernya dah habis guys. Ketika majlis perpisahan tu, bos saya cakap, okay, saya memang sambil isap rokok, dia cakap, Afisal, adakah masih ada lagi ruang untuk negotiation? Lepas tu saya cakap, nak nego for what? Dia kata, I still want you to stay here. Guys, dia nak offer gaji saya 2 kali ganda guys. Dia nak offer gaji saya 2 kali ganda. Tapi korang tahu tak, nak cerita saya dah terbayang satu fenomena yang saya boleh pergi kat mana-mana yang saya suka apa semua. Okay, saya langsung tak goyang dengan offer tu. Okay, dia nak offer saya 2 kali ganda gaji. Tapi saya tak ada rasa feeling apa-apa pun. Okay, cuma saya cakap, oh my god, I'm so speechless, saya cakap Adian. But I put my priority for my family. Okay, padahal tak pun. Okay, I put my priority on my family palm oil business. Padahal Felda yang settle kan. Tapi nak cerita kekuatan tu kuat guys. Saya memang time tu saya cakap, inilah momen-momen yang aku nantikan, iaitu I will freedom. I will freedom. Okay guys, saya rasa saya nak try sikit $1, okay. Tengok scalping, 10 pip, dapat tak sambil-sambil sembang, dapat tak 10 pound, 20 lah, 20 pip. Jadi saya tak cakap tak, saya pun tak cakap ya, cuma saya cakap benda yang boleh memahami dia, decision saya tetap sama. Jadi dia pun cakap it's okay. So guys, selepas tu guys, saya masih ingat lagi nak cakap Jepun ni baik tak baik guys. Nak cakap Jepun ni, padahal kalau kita dah marah kan guys. Dan normally setiap tahun kan, hujung tahun, saya akan dapat sebulan gaji, campur ada sedikit commission, campur dengan AWS, maknanya gaji sebulan dan bonus. Biasanya bonus saya akan dapat paling tinggi saya dapat kat situ 3 bulan gaji. Okay, 3 bulan gaji. Saya nak berhenti ni guys, Bonus saya bulan 12, bonus akhir tahun tu, itu adalah bonus saya yang terbanyak sekali, iaitu company bagi saya bonus 5 bulan gaji. Memang saya macam terharu lah. Saya terfikir apa tahu, adakah dia bagi aku bonus ni supaya aku boleh ubah fikiran aku. Tapi guys, benda yang sama juga berlaku. Tak langsung menggugat saya punya decision. Tetap sama decision saya. Saya masih kekal dengan saya punya pendirian, iaitu saya memang tak akan ubah. Jadi saya pun balik Malaysia, okay. Saya jalani hidup
hidup apa orang kata, hidup baru yang digelar, yang apa orang kata apa, FTT, full time trader. So ceritanya kat sini, okay, ceritanya kat sini, selagi saya tak rasa satu benda yang susah, selagi sebenarnya masa saya kerja kat Singapura tu tak ada masalah, tak ada masalah kewangan. Okay, malah saya rasa banyak juga orang kata rezeki kat sana sebab tak belanja apa pun, simpan duit. Cuma nak jadi cerita, saya kejarkan impian saya nak jadi freedom. Saya nak sangat freedom tu, ya Allah kan. Jadi dia bagi saya freedom tu, uh, yang mana freedom yang sangat-sangat freedom. Saya duduk kampung, saya duduk kat Felda Papan Timur. Sebulan saya kat situ, jiran-jiran semua tanya mak saya dengan bapak saya, dah tak kerja ke? Tu anaknya tu dah tak kerja Singapura ke? Jadi mak saya pun cakap, dia ada buat ni, buat kerja lain kan. Lepas tu mak saya cakap, tengok kau duduk kampung. Sebab time tu masa saya duduk kampung, kau tak, saya naik Ducati kan, pakai pakai Ducati. Macam kan, macam orang tanya kan, pergi main bola petang-petang dengan budak geng kampung, kau dah tak kerja aku ambil cuti kan, ambil cuti. Weh, lama kau cuti kan. Guys, nak TP dah guys, 20 pound nak TP dah. Macam nak TP lah. Siapa ada follow? Siapa ada follow? Macam nak TP lah. Dah TP dah. Dah TP dah guys, dah TP. Dah TP dah. Cuba beduk lagi sekali. Tengok, beduk lagi sekali. Macam mana? Sambil-sambil sambil-sambil borak, dah TP guys. Alhamdulillah. Okay. Sambil-sambil berkongsi, sambil-sambil beduk. Sambil-sambil kongsi, sambil-sambil beduk. Saya rasa ni terbang lagi ni. Okay. Penganggur FTT ni perit, susah nak explain. Memang susah nak explain. Okay. Okay, tadi saya cerita sampai bab mana? Saya cerita tadi sampai bab mana? Jiran. Jiran. Kawan. Kawan kat Padang Bola tanya, kau cuti ke? Kan? Cuti. Cuti lama. Jadi, lepas tu mak saya macam tak senang tau. Dia sentiasa tengok saya kan, macam, okey ke kau? Kan? Dah tak kerja dah. Mak risau mak tengok kau ni. Kan? Lepas tu cakap, mak, relax lah mak. Cakap, orang tengah santai ni mak. Sampailah cakap, mak, macam inilah mak. Kan? Nanti orang carilah kerja kat JB kan. Bagi mak happy sikit. So guys, saya kerja kat JB kejap. Saya kerja kat PTP dalam lebih kurang dalam 6 bulan. Lama juga saya kerja. Saya kerja kat PTP. Buat wayang-wayang guys. Sampailah lepas tu saya berhenti. Cuma kat sini guys, saya nak beritahu kat korang apa yang saya alami, apa yang jenis yang saya alami, jenis yang korang hadapi, jenis yang orang kat luar sana hadapi nak jadikan career trader ni sebagai satu career yang utama adalah berbeza-beza. Okay, jenis saya macam itu, jenis orang lain macam itu, apa semua. Guys, saya tak akan ceritakan benda yang pedih. Saya tak akan ceritakan benda yang pedih, apa yang berlaku kat saya. Saya nak cerita benda happy. Saya nak cerita benda happy. Boleh tak? Saya tak nak cerita benda kejatuhan saya semua, saya tak nak cerita. Okay, saya tak nak cerita. Sebab bagi saya, apa yang saya nak kongsikan malam ni adalah benda yang korang nak. Okay, benda yang korang nak. Sebelum cerita happy, saya nak dengar benda pedih. Tak nak, saya tak nak cerita. Saya tak nak cerita. Sebab apa saya tak nak cerita? Okay. Sebab kadang-kadang time plotting ni pun kita dah pedih dah guys. Tengah plotting 18. Floating pun dah pedih. Jadi, kita cerita yang ini indah. Okay. Ceritalah benda yang pedih supaya semua tahu FTT ni macam mana sebenarnya. Okay, benda yang pedih. Okay, benda yang pedih yang saya nak bagi tahu kat korang. Saya mengalami kejatuhan dalam hidup bukan disebabkan daripada trading, tapi disebabkan dengan emas. Itu sebab saya malas nak cerita. Benda yang tak ada kaitan dengan bidang saya. Tengah duit banyak time tu, kan kau pergi join Tok Belagak apa benda semua tu, Fitri, Khazanah Bangsa apa semua tu. Kan zaman tu, zaman ETA guys, zaman tu. Jadi saya malas nak cerita tau. Emas kijang ke apa ke.
Jadi guys, saya all in guys. Saya duit saya yang selama ni saya tu sebab saya malas nak cerita benda tu. Sebab benda tu tak ada related dengan bidang trading. Saya jana pendapatan, saya kumpul orang kata uh, rezeki hasil daripada trading, tapi saya jatuh bukan daripada trading, saya jatuh daripada ketamakan. Okey. Ketamakan saya dengan skim-skim emas tu. Dan sebenarnya bukan saya je, ramai lagi Cikgu Iman, Aizat, ramai. Guys, koyak guys saya time tu. Okay. Tu sebab saya malas cerita. Sebab benda tu tak ada kaitan dengan macam kita MC. Saya pernah loss dalam trade apa semua. Tapi comeback guys, comeback. So bila saya dah ada duit tuan, orang kata jatuh kerana benda yang lain, benda tu pedih jugalah. Masa ni dengan dah tim dengan diorang ke? Belum, saya tak kenal lagi. Saya tak kenal lagi siapa ni, Iman apa semua. Sampailah 2014 time tu, 2015 tu, saya comeback, saya comeback dalam dunia trading, tapi saya cuba dengan benda yang lain, iaitu saya belajar pasal stock market, saya belajar pasal index, saya pergi London, saya pergi Sydney, saya banyak belajar dan saya comeback balik guys. Sampailah sekarang. No, Alip pun angkat tangan. Alip pun kena scam dulu. Alip pun kena scam. Itu Alip, aku malas nak cerita nanya. Oh, kita kita bukan jatuh dalam bidang ni, tapi jatuh kerana yalah ketamakan kita juga. So program tu memang dah mengarut sebenarnya, tapi itu just asbab tapi sebenarnya apa saja yang berlaku, ujian yang melanda, janganlah nuding jari kat orang lain, salahkan diri sendiri. Jadi saya memang salahkan diri saya, tapi saya tahu saya tahu saya ni orang yang macam mana. Okey, saya tahu saya ni orang macam mana. Saya tahu saya koyak kejap je, saya akan comeback balik. Saya tahu. Saya boleh buat benda tu. Okey. Sebab tu kalau fikirkan bukan nak cakap kita bagus. Bukan nak cakap kita bagus. Korang boleh imagine tak? Macam mana bos saya Jepun tu, dah lah saya dekat company tu, saya the only one Malay, the only one Muslim. Yang lain Chinaman, Singaporean, Japanese. Okay. Jadi nak jadi cerita, kalau tanya, kenapa bos saya tu nak sangat saya sampai sanggup counter? Kenapa dia nak sangat saya? Kenapa dia nak saya stay lagi kat company tu? Bukan nak cakap kita bagus. Okay, company saya buat prototype. So saya program CNC machine, saya buat design, saya buat jig and fixture. Banyaklah klien-klien kita orang semua. And then kita orang jual software, SolidWorks, CAD-CAM, Delcam, Katia. Okay. Ada a few things lagi lah yang saya buat. Tapi semua on engineering lah. So saya kat Singapore dulu, jawatan saya adalah CAD-CAM engineer. Jadi cerita dia, orang nak kita sanggup bayar kat kita sebab kita ada something yang dia mahukan. Apa yang dia mahukan? Dia mahukan kepakaran saya. Okay? Dia mahukan kepakaran saya. Dia mahukan attitude saya. Sebab saya kat sana buat kerja je. Saya memang dilatih macam orang Jepun buat kerja. Tak bercakap, buat kerja, fokus. Guys, nak TP lagi nampaknya. Nak TP lagi. Nampak? Sembang, nak TP. Sembang, nak TP. Okay? Jadi kat situ guys, apa memang orang kata apa? Sungguh-sungguh. Sekejap TP guys. Main-main dia. Sekejap guys Okay guys, dah TP guys. Dah TP dah. Tengok dia naik lagi. Kan dia cakap dia nak naik lagi guys. Dia nak naik lagi. Okay.
saya guys, kau jangan risau saya cerita-cerita ni, malam ni saya tak buat live trade FOMC, tapi saya tunjukkan kau orang apa yang saya nak buat malam ni. Apakah saya punya projection saya malam ni. Okay? Apa yang akan saya buat malam ni, saya akan kongsikan kat korang pada penghujung rancangan kita nanti. Okay, tadi saya sampai kat part mana? Oi, profit lagi guys, profit lagi. Siapa buy yang tak close lagi? Siapa yang buy tapi tak close lagi? Alhamdulillah. Bos sayang. Bos saya tu memang saya nampak lah saya nampak dia bukannya orang kata pilih bulu ke apa, tapi dia nampak yang saya saya give effort yang sangat-sangat tinggi dekat company kan. Saya banyak apa ni, apa saja task yang dia bagi, saya banyak buat innovation kat company tu. Okay, banyaklah benda yang saya buat yang dia suka lah, yang dia suka. Dan setiap tahun kenaikan gaji memang agak lumayan. Jadi kita bukan bodek. Jepun ni tak makan bodeknya. Okay, tak makan bodek. Kalau kita nak jadikan diri kita special guys, okay, tak perlu bodek orang, tak perlu tunjuk baik, tak perlu tunjuk apa. Just tunjukkan karakter kita yang sebenar sebagai pekerja. Okay, buat kerja elok-elok, bagi yang terbaik, deliver. Okay, so itulah yang saya buat. Itulah yang saya buat. Faisal San. Dia tak panggil saya San. Dia panggil saya Afisal lah. So, Jepun tengok attitude. Time tu guys, okay. Time tu rambut saya panjang. Masa saya kerja kat Singapura tu rambut saya panjang tau. Memang kalau klien datang kan, datang office apa semua, orang ingat saya orang Jepun. Dia ingat saya orang Jepun. Sebab muka time tu kan, iras-iras Nakamura. Tak adalah rambut. Japanese style konon-konon kan. Macam mana abah baca trend nak naik lagi Kalau kau tengok kat sini, okay, selingan, saya menjangkakan dia boleh naik sampai sini. Okay, dia boleh naik sampai atas ni. Saya menjangkakan, iaitu pada harga 31. Saya menjangkakan dia boleh naik sampai harga 31. Jangkaan saya. Nakamura Ike pula. Okay, jadi saya cerita part mana tadi pasal kejatuhan disebabkan emas. Saya tak nak fikir lagi. Cuma sekarang ni guys, saya nak bagi tahu kat korang Saya nak bagi tahu kat korang. Okay. Kekayaan bukan satu elemen kebahagiaan. Maknanya kekayaan ni kalau kau nak fikir nak kaya, okay? Kalau kau nak fikir nak kaya dalam dunia ni, okay? Kekayaan tu kau letak tepi dulu. Kau nak letak tepi dulu. Okay? Semua nak kaya, okay? Semua nak kaya. Tapi ni bila saya dah macam-macam dah jalani kehidupan apa dari dalam bidang ni. Kalau kau dah fikir evolve dalam bidang ni, kau nak kaya, okay? Dengan seberapa kadar segera, tinggalkanlah bidang ni. Boleh faham? Boleh faham tak? Kalau korang nak involve dalam bidang ni, kalau kau nak kaya raya apa semua, memang itu main fokus korang kena tinggalkan bidang ni secepat yang mungkin. Tapi, okay, dengar. Tapi, kalau korang looking for freedom, okay, looking for freedom first, yang mana kalau aku involve dalam bidang ni, aku dapat ruang masa yang lebih banyak, spend time dengan family, okay, tapi income yang sama macam aku kerja atau lebih sikit, sudah cukup. Kalau ada fikiran macam itu, sila kekal dalam bidang. Okay. Sebab saya berfikiran bidang ni akan jadikan saya kaya raya. Okay. Dan ianya memang berlaku sebelum saya kecundang dengan emas. Tapi lepas tu comeback balik lah.
Tapi bila saya dah fikir, saya dah lalui macam-macam, okay, kekayaan tu akan datang secara automatik, guys. Akan datang secara automatik bila mana kau involve dalam bidang ni dan kau ada 3 perkara. Ada 3 perkara. Kalau kau involve dalam bidang ni, kalau main fokus korang, kau nak kaya-kaya, nak jadi jutawan, nak jadi orang kata billionaire, itu main fokus korang, korang tinggalkan cepat-cepat. Sebab benda tu memang sangat-sangat sukar untuk berlaku. Tapi kalau korang nak involve dalam bidang ni untuk buat freedom kan diri korang daripada nombor 3 tadi tu, okay? Maknanya kerja, masuk pukul 8, balik pukul 5, korang kekal. Semua dengar tak apa yang saya cakap ni? Semua dengar tak? Sebab kau percayalah, kekayaan, billionaire, kau nak income kau 1 juta, nak beli Mustang ke apa, okay? Saya first time jumpa Abah masa tu Abah tunjuk profit trade USD Azhar. Profit masa Abah tengah bagi ucapan. Oh, lama 2018. Kat mana tu Jadi guys, kalau kau nak benda tu secara automatik, okay, secara automatik, oh, efek Primus Kelantan. Oh, ya, yeah, dengan Abah Syukri semua tu. Okay, saya ingat dengan phishing. Kalau korang nak benda tu secara auto, guys, memang kau percayalah, benda akan jadi auto. Kau tak payah fikir nak kaya-kaya ke apa ke, benda tu confirm auto. Memang auto. Kau akan kaya. Hari ni dia cakap, macam mana akaun bank aku ni kalau ada 7 angka? Siapa kat sini akaun bank dia dah ada 5 angka? Semua dah ada kan, biasa kan? 5 angka biasalah. 10,000 pun dah 5 angka, betul tak? Siapa yang bank dia, maknanya dia dah ada rasa, maknanya rezeki ujian, okay? Bagi Allah bagi ujian. Ni kau 100,000, 6 angka. Siapa yang dah ada income 6 angka kat sini? Ada tak? Saya rasa ada mungkin dia malu-malu. Mungkin. Saya rasa ada. Siapa yang impikan, siapa yang impikan, saving pun okey tu bagus, ada saving 6 figure, bagus. Siapa yang impikan untuk dalam masa setahun ke apa, aku akan target dalam akaun aku akan ada profit hasil daripada trading sebanyak 1 juta. Maknanya nak dapat rasa tengok dekat dalam akaun bank tu ada 7 angka. Okey. Semua kan? Okey. Saya belum rasa lagi Saya belum rasa lagi. Saya belum rasa lagi level tu. Saya level biasa-biasa je. Okey. Jadi tadi sebelum saya cakap ni, saya cakap apa kan? Saya cakap pasal apa tadi? Azam, bagus. Azam tu. Oh, ada 3 benda. 3 benda. Ada 3 benda yang korang perlu buat. Okey, yang korang perlu buat dalam bidang ni atau apa saja bidang sebenarnya. Biasa dapat angka tu tahun 99 dapat 100k. Padu. Ni nak cerita, kalau korang ada impian apa, impian tu semua akan jadi auto. Okey, hasrat korang nak jadi kaya raya tu semua akan jadi auto kalau korang ada 3 benda ni. Ada 3 benda. Tepati masa jangan rasuah cinggir. Salah. Siapa dapat jawab 3 benda ni? Kan saya bagi 1 juta. Ush, gila. Nak buat lagi draw apa? Sekejap saya kena buka kitab ni. Okey, syukur apa semua elemen-elemen apa ni, keagamaan apa semua tu, itu adalah perkara-perkara yang memang kita harus terapkan lah. Okay. Tapi apa yang saya nak bagi tahu kat korang, okay, ada 3 benda, okay, yang mana korang tak perlu macam sekarang kan, korang rasa aku ni dah tua kan, takkanlah aku nak jadi millionaire. Okay, guys, korang jangan risau kalau umur korang 40 ke 50 ke, okay, untuk impikan jadi jutawan, jadi hartawan, dan mimpi itu gratis guys. Okay? Tak perlu risau pun. It's never too late to start. Ingat
Tak ada apa, tak ada istilah lambat pun untuk bermula. Okay. So, korang boleh capai, okay, apa yang korang nak dalam bidang ni. Saya fokus kat bidang ni lah. Bila korang ada 3 benda. Benda yang pertama, siapa boleh jawab? Guys, benda yang pertama guys. Guys, saya tulis guys. Saya tulis sebab saya rasa benda ni simple sebenarnya. Benda ni simple. Tapi yalah, manusia kan kadang-kadang manusia ni kadang-kadang apa guys? Lalai. Kan? Lalai. Kita ni lalai guys. Benda yang korang perlu ada. Ini nombor 1 guys. Nombor 1. Okay. Korang kena ada. Kalau ini tak ada, kau nak trade, kau tak ada benda ni, kan? Kau tak payah involve dalam bidang ni. Okay. Korang kena fokus. Ingat benda yang pertama, korang kena fokus. Guys, apa yang saya ambil ni adalah daripada apa yang saya lalui daripada awal tadi saya cerita. Masa saya involve dalam bidang trading ni, saya betul-betul fokus guys. Saya betul-betul fokus gila binatang tu. Nak cakap binatang tu nanti tak elok. Tapi nak cakap saya fokus gila binatang tu. Fokus. Belajar betul-betul. Okay. Belajar betul-betul. Fokus. Ingat, tulis. Okay. Buat lukisan ke apa semua. Kan? Sebab bagi saya, okay, ini adalah benda yang paling penting. Sebab itu, kalau saya mengajar kan, saya dalam kelas offline, okay, saya dah mengajar kat kelas, saya cukup tak berminat bila saya tengah bercakap, saya tengah mengajar, ada orang main handphone, hantar WhatsApp kat siapa, saya tak tahulah. Okay. Kau faham tak? Kau tengah ngajar ni, kau tengah deliver ni, dan saya tengah fokus, saya tengah bagi komitmen, tiba-tiba ada orang kan, sambil tengok, kepala dengar, mata tengok kan, sambil WhatsApp. Guys, saya akan bagi stepek terus. Okay, saya akan bagi stepek terus. Tengok mood lah. Tapi bagi saya, orang tak fokus. Kau faham Fokus ni penting guys. Kalau korang bidang apa pun lah, kalau benih tak ada, tak payahlah. So fokus. Fokuslah dalam apa saja perkara yang kita lakukan. Beribadah, okay, bekerja, apa saja. Fokus. Guys, benda ni saya cakap 3 elemen ni. Kalau korang ada, memang confirm. Okay, confirm. Confirm guys Confirm benda yang korang nak tu auto. Ini bukan kelas motivasi guys. Ini saya ambil daripada apa yang saya lalui dan apa yang selama ni saya hadap. Okay. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua, korang kena apa? Korang kena ada ni. Faham tak maksud ni? Kau kena ada resourcefulness. Maksudnya, korang kena ada sesuatu perkara, sesuatu resources yang lengkap. Maknanya, apa bidang yang korang buat, korang kena ada satu permulaan dia. Bidang ni, permulaan dia apa? Permulaan dia duit. Okay? Kau belajar apa semua, permulaan duit. Wa'imah dengan bermodalkan RM10. Jadi, at least kau ada resourcefulness. Apa saja sebenarnya benda ni, apa saja. Seperti contoh, kau tak ada duit, RM10 pun tak ada. Mana kau nak cari RM10? Kena berusaha. Okay? Resourcefulness. Nanti kau pergi Google apa maksud sebenarnya. Tapi itulah kapan dia. Guys, ingat cakap saya 3 benda ni je guys. Sebab resourcefulness ni juga engkau ada resources, bahan resources daripada ilmu. Itu sebab saya sentiasa pentingkan education. Bagi saya education is number 1. Okay?
Education number one. Lepas itu saya ada kesedaran, saya buat live stream tiap-tiap hari. Okay, supaya korang ada satu resources untuk korang jadikan guide kepada yang baru. Okay, dan resources ni bukan daripada saya saja, banyak lagi sipu-sipu kat luar sana. Tiga benda ni guys, korang ada tiga benda ni. Okay, auto apa yang korang nak tu akan dapat, insya-Allah. Okay, yang ketiga, which is it's a very very tough. Okay, engkau ada nombor satu, engkau ada nombor dua, tapi engkau tak ada nombor tiga. Cerita dia engkau tak ada apa-apa. Cerita dia engkau tak ada apa-apa. Sebab antara yang ketiga ni, nombor tiga ni lah dia punya king dia. Kau tak ada komitmen, okay? Jangan mimpilah apa yang korang impikan tu akan jadi kenyataan. Kau perlukan komitmen, guys. Kau kerja sekarang, kau komitmen. Betul? Hari ni, okay, hari ni, berapa ramai orang kat luar sana, yang bekerja dalam keterpaksaan sehingga tak ada benda ni lah. Sehingga tak wujud benda ni. Tak ada benda ni. Benda ni pun tak ada. Hanya ada benda ni je. Dia tahu hujung bulan gaji masuk. FOMC pun baru lepas berak. Apa aku terlepas ni? Tengok. Berak pun nak kena ada komitmen. Nak kena fokus. Baru lancar. Betul? Kau bayangkan kau tengah nak buang air, tiba-tiba cingging kau call. Kan? Kau sakit perut ni. Kau sakit perut. Kan? Cingging kau cakap, awak pukul 2 kau kena ambil saya kat depan rumah. Kau sakit perut. Pukul 1:30, cingging kau call. Engkau pula tengah nak memerut. Hilang fokus. Hilang fokus. Celah mana benda tu nak keluar kalau tak ada fokus. Nampak? Nak memerut pun ada fokus. Kan? Kena bagi komitmen. Apatah lagi dalam urusan nak mencari rezeki. Saya tak nak cerita bayar zakat apa semua. Itu adalah benda-benda yang orang kata benda-benda yang tak perlu kita apa ni. Sebab nanti kalau saya cakap, nanti orang cakap saya tunggang agama apa semua. Okay. Nanti jatuh atas lantai bah, tak fokus. Itu kalau dah cirit, itu kalau dah tak tahan sangat. Nak naik boboi pun kena fokus. Nak naik boboi. Aduh, dah cukup. So guys, tiga benda ni guys kau percayalah sebab saya orang yang ada tiga benda ni. Okay. Saya sangat yakin dengan tiga benda ni. Kau nak trade, kau tak ada tiga benda ni, kan? Apa pun tak jadi Jim, Syukri Mahdi kawan abah ke? Siapa Syukri Mahdi tu? Siapa Syukri Mahdi? Kenapa tiba-tiba nama dia naik ni? Ni nak baran ni. Syukri Mahdi ni siapa? Siapa Syukri Mahdi ni? Dia tak tahan tu lah. Tiba-tiba nama dia naik ni. Syukri FIB. Abah kepada abah. Mana boleh naik nama Syukri ni? Siapa efek primers tu? Tengok, tergantung cerita ni kan. Sebut nama Syukri, aduh.
Tiba-tiba siapa tadi petik nama Syukri tadi tu? Terus Baran lah dengan nama dia. Abah kepada Abah. Kenapa tu bah? Kita sini habis sini Saya kalau sebut nama Syukri Mahdi. Tak adalah. Syukri Mahdi tu idola saya. Dia dia sahabat saya dan dia saya kat Facebook tu bergurau je dengan dia. Dia paling lama guys nak like. Dia kau tahu tak? Dia kalau dia post kan nanti dia screenshot dia cakap, "Oi kau tak like pun." Dia WhatsApp saya. Yang kata Lidi, sebiji perangai dia macam Abang Solihin tu. Sebiji dia. Kan? Kalau saya tak like dia, dia sanggup call out. Orang semua dah like Facebook abang. Kau seorang je tak like lagi. Sampai tahap macam itu tau. Aduh, baran tu lah kan dia. Tapi dia, apa masalah kau lah. Saya kenal bah Syukri tu. Kenapa dia idola bah? Dia adalah ikon belia Bukit Katil. Tapi kartun tu memang sebiji dia bang. Kartun tu muka dia. Memang kartun tu dia sebenarnya. Dia uh, saya dengar hari tu abang bawa kereta dia lalu laju. Makcik silau. Bawa kereta dia lalu laju. Dia tu sakit dia tak boleh bawa kereta lalu laju. Dia sakit jantung, Syukri tu. Kan? Tapi kalau kau nampak saya kat Facebook kan, apa ni, dengan itu bergurau dia. Bergurau dia. Dia tu macam abang saya sendiri. Okay? Idola saya. Kenapa bergurau? Sebab dia orang Melaka. Orang Melaka ni hawau. Jadi kita kena bergurau. Gurau kan apa dalam kehidupan ni melawak boleh tak bah? Melawak melawak dengan bergurau tu samalah. Bila nak entry orang dah entry tadilah. Orang dah TP 2 kali lah. Saya lama tak FM. Nak FM ni, okay? FM je tekan je, tak payah tunggu orang. Kau tekan je. Dia dua je. Tak MC, profit. Dua je. So guys, tiga benda ni korang perlu ada. So you guys dapat something? Dapat something malam ni? Sebab ramai tanya saya kan, Abah dulu bermula dengan trading macam mana? Kan? Dapat bah, thank you. Nazrul. Ush. Apa motivasi hidup Abah? Motivasi hidup saya adalah apabila saya melihat kekalahan Manchester United, bagi saya itu adalah motivasi yang terbaik dalam hidup saya pada hari itu. Sebab kekalahan bukan penamat sebuah perjuangan. Kekalahan adalah permulaan untuk kita bangkit dan terus bangkit. Alhamdulillah atas perkongsian ada ilmu tuan. Lambat masuk. Man U nombor 2 lah bah season ni. YNWL. Apa sejarah nama tu? Sejarah nama apa tu? Berabuk bah. Bila abang nak ajar cara-cara nak FM. Nak FM ni cara-cara dia senang je. Kau dipo, macam ni kan. Macam contoh ni kau dipo. Kau dipo dah tak kisah berapa pun. Lepas tu kau tekan. Ambil ni order ni. Cara-cara nak FM ambil ni order ni. Kau tekan lock paling besar. Sampai not enough money. Itulah cara-cara nak full margin. Lepas tu kau tunggu. Profit ke? Rugi. Dia dua je. Full margin ni kau MC atau kau untung. Tu je. Kau masuklah lot 800 kan. Lepas tu kau tekan. Nak buy ke nak sell. Okay. Itu cara nak full margin. Okay, macam sekarang ni kan. Contoh. Okay. Kita full margin. Ambil lah letak 20. Okay. Kita ambil. Tengok boleh sell ke boleh buy ni. Kita ambil 200 pula. 20. Okay. Saya nak buy. Okay.
Kau nak tengok Kau nak tengok betapa kuatnya jantung korang. Okey, berapa dia floating? Tengok. 200. Okey? 200. Kau tekan terus 20 ni. Kau nampak? Kau tekan 200 terus floating kan. Terus margin kau sampai menjerit-jerit margin kan. Cukuplah. Kan kau nampak? Kau tekan je terus. Nampak? So kau nak tak TP ke, kau nak letak apa ke, ambil sikit lah. Sikit TP. Dapat ke tak? Nak full margin kan? So itu antara cara-cara lah, cara-cara nak full margin. Tapi jangan amalkan lah. Jangan amalkan. Sebab ramai, ramai antara pengamal full margin ni nak pula dia full margin, itulah duit yang dia ada. Itulah duit yang dia ada. Kan? Kau ingat ni apa? Mesin kuda. Kan? Aku dapat ada duit ni, aku ada modal ni $500, aku nak full margin kan. Untung-untung dapat 10 juta. Kan? Memang ke laut lah cerita dia. Saya dah ramai jumpa kan. Even saya sendiri pernah mengamalkan full margin ni. Okey. Memang tak lama tak lama. Nak full margin, make sure duit yang bakal rugi tu, cakap bakal rugi tu adalah amount yang korang dah bersedia untuk hadap kalau dia tak memihak kepada analisan korang. Itulah duit yang dia ada, itulah apa ni, dia punya gaji dia apa semua, lepas tu nak full margin. Macam gitu baik kau main 4D tu lah. Kan? Tekan-tekan je. Cai nombor tu. Saya FM sekali dapat 10 loss padan muka saya. Abah orang Johor ke? Takkan saya nak letak piala FA dekat muka saya. Cik. Orang Johor. Orang Johor. Saya orang Johor saya orang Johor. Kau tengok full margin. Tengok full margin. Ni kau TP berapa ni? TP dapatlah 200 pound. Tapi jangan amalkan sangat full margin ni guys. Memang bagi saya tak elok lah. Memang tak baik untuk kesihatan. Panas dengar piala FA bah. Tolong jangan sebut dah. Saya masa piala FA, saya sokong Terengganu Saya sokong Terengganu guys. Tak percaya tengok Facebook saya. Tak salah kalau kita orang Johor, kita sokong tim lain, tak salah. Yang salah, yang salah bila mana engkau orang Johor, dan bila tengok bola Johor lawan Terengganu, engkau membenci orang Terengganu. Itu yang salah. Jangan jadikan sukan sebagai satu gelanggang untuk permusuhan. Sukan itu menyatukan. Wah, susah nak kena TP. Oh, ini malam ni. Malam ni saya memang nak full margin. Tapi dengan amount yang saya dah ready untuk loss lah. Tak banyak pun. Saya nak depo 50 pound je. Saya nak kongsikan dekat korang apa yang malam ni akan saya buat. Nak tak? Malam ni apa saya punya trade idea? Apa tip trade US waktu news apa? Buka time frame H4. Kau buka time frame H4. Kalau tengok dekat sini, ini adalah pergerakan dia since daripada kejatuhan yang dahsyat hari tu. Since daripada kejatuhan yang dahsyat hari tu. Jadi, kita dah dapat dah. Ini adalah structure untuk market beberapa hari ini. Dekat sinilah structure dia. Jadi, apa yang saya akan buat pada FOMC malam ini adalah, kalau kita tengok gap daripada atas ni
Atas ni saya ambil atas ni sampai ke bawah ni lebih kurang 370 pip. 370 pip lebih kurang Jadi apa yang saya akan buat adalah pertama sekali saya akan mencari, guys, ingat korang ni kadang selalu lalai. Pertama sekali bila kita nak marking, kita kena cari BRN, big round number. Okey, kita kena cari big round number. Kita kena cari big round number dulu, guys. Mana? H4. Okey. So, big round number yang terdekat di sini adalah pada macam nak TP je. Guys, nak TP sikit lagi nak TP. Dia macam ginilah macam gini seronok. Saya suka tengok macam nak TP tak nak kan. Dia bermain permainan emosi tu akan wujud. Okey. Jadi kat sini big round number yang saya dapat kenal pasti adalah pada harga 31. Harga 31, guys. Nama pula. Pada harga 31. Sekejap Horizontal line property, parameter, harga 31. Itulah big round number yang saya nampak kat sini. Paling dekat paling dekat big round number 31. Kat sini. Sikit je lagi ni. Maknanya dia nak sampai harga 31. Selepas 31, apa lagi big round number dia? Yang terdekat 30, 31, 100. 100 pip kenaikan tu, okey. Another big round number, nampak? Okey. And then new order pula. Tak penyabar baru nak marking. Terus kau nak bentuk entry. Lepas tu ambil lagi line. Kita nak tengok, nak cari big round number ni. 31,200. Maknanya dah ada 200 pip punya movement. Lepas tu ambil lagi horizontal line. Big round number yang 31,300. Okey. Jadi kat sini saya buang kotak ni. Okey, saya buang kotak ni. Dan saya tinggalkan garisan tu. Jadi apa yang saya akan lakukan malam ni adalah pada sekitar big round number ni, okey, yang saya dah marking tu, saya akan fokus, sebab saya punya fokus saya nak sell sebab dengan kadar interest rate yang naik ni, dia adalah penyumbang kepada kelemahan pasaran saham Jadi saya nak fokus kepada pending order, sell limit pada harga BRN. Kita kena smart, okey? Kita kena smart. Dah TP? Belum lagi. Dia main mentang-mentang saya bedok lot macam itu, dia main macam itu je. Market ni. Baran juga market ni. TP, 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 TP. 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 Memang TP lah kalau macam ini. Ini kalau tak TP. Okay, kalau tak TP, saya tutup zoom terus lah. Dia kena TP tu, dia ada. Kau nampak? Kau nampak? Dah TP dah. Hari ni kita 3 TP tau. Okay, hari ni kita 3 TP. Sebab tadi ada tanya, bah, demo sikit nak margin. Bagikan sekali margin. Custom period today. Ni yang hijau ni adalah TP. $234. 234.44 pound. 222 pound, 19.99 pound. So total ni kalau tukar di Malaysia lebih kurang RM1,000 lebih. Alhamdulillah. Terjun terus dengan TP. Lepas TP terjun, itu yang kita nak, betul tak? Sebab kalau lepas kena TP dia naik lagi, alah tahu tadi aku naikkan lagi TP. Kan? Itulah yang kita selalu hadapi, betul tak? Okey, saya sambung semula, saya buka kepada time frame H4 ni. Okay, sekarang nampak clear tak?
Sebab kau kena ingat dengan hadirnya decision daripada Fed nak menaikkan interest rate, memang tak ada satu elemen yang kuat untuk market to fly to the moon. Kalau naik pun sekadar di pinggiran. Jadi pinggirannya mana? Pada harga BRN. Faham tak? Inilah yang akan saya lakukan pada malam ni. Very simple . So kita pasang pending order guys. Kita pasang pending order. Jadi tanpa mengelahkan, tanpa melengahkan masa, okey. Saya dengan ini akan pasang pending order bermula daripada 31,300. So new order, okey. Saya akan pasang pending order di sini, okey. Saya nak masuk 8. Pending order, sell limit pada harga 31,300. Yang atas sekali tu. Place order. Alright. Bah, ada buy on the table ke? Dengan Dow, ngam-ngam TP terus down. Benda boleh ejah boh. Benda boleh ejah. Kita nakkan suasana je. Okey, kemudian saya pasang lagi 8. Okey, pending order. Sell limit pada harga 31,200. Pending order, sell limit. Oh, ini stop loss. Apa saya letak stop loss? 31,200 place. Pending order lagi. Okey. Pada harga 31,200. Place. Oh, buy limit. Sell limit. Place. Abah manipulate market kot. Apa sal? Tak pergi ni. 31. Oh, ada 2 kali. Okay, ni kita edit. Ni kita edit. 31,100. Modify. And then last kali pada harga pending order, sell limit 31,000. Place. Settle guys. So saya ada apa ni tempat saya ada monitor ni. Saya ada monitor loss, okay? Loss dan profit ni. Jadi saya punya pandangan saya agak sukar untuk price nak break this area. Maknanya kalau dia nak break this area, dia memerlukan satu benda yang sangat-sangat kuat. Sebab ini adalah kawasan seller. Guys, kau tengok ini kawasan seller. Ini kawasan seller. Berapa tinggi dia boleh naik? Dia hanya naik takat ni je guys. Dia hanya berani naik takat ni je. Lepas tu dia jatuh. Sama juga yang berlaku sekarang ni. Dia hanya dapat naik sampai sini je. Kawasan sini je jangkaan saya. Sebab ini adalah zone seller. Zone seller. Dia akan dapat naik takat ni je. Okay. So ada possibility malam ni mungkin dia akan buat spike naik. Tapi guys, kalau sebaliknya berlaku, kalau market boleh break kawasan ni, maknanya 31,600 dia boleh break sampai sini, maknanya ada something wrong. Maknanya ada something wrong. Tapi percayalah, dengan kenaikan interest rate, impact dia adalah impact long term dan ianya akan memberi satu gambaran bahawa prestasi Dow Jones akan semakin murung. Okay? So, dapat idea? Jadi, dah kita pakai pending order je. Pakai pending order, selamat. Lepas tu kat sini, okay, nanti saya buatlah saya punya stop loss. So, kawasan atas ni, okay, buatlah zone stop loss. Okay, zone stop loss dekat atas ni. Settle. Nampak tak? Jadi kalau kena semua saya punya pending order, dia turun bawah sampai sini guys. 18,000 pound. 18,000 pound. Oh. Amin ya rabbal alamin.
Guys, kalau kena 18,000 pound guys, kalau kena 18,000 pound, dia turun sampai bawah ni guys. Itu buat makan-makan. Bah, kalau naik rate lagi, rasa-rasa Dow Jones memacak ke? Saya tengok dekat Fire Factory 28 Julai Dow Jones naik because rate. Betul. Kalau perasan sebelum ni punya decision, dia akan naik dulu lepas tu baru dia turun tau. Jadi that's why saya nak menggunakan pendekatan yang lebih orang kata baik yang mana saya pasang pending order. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia break atas ni, saya jagakan zone ini adalah zone yang sangat-sangat sukar untuk dia lepasi pada harga sekitar 31,200, 31,300 ni adalah zone yang sangat sukar untuk dilepasi. Tapi kalau dia berjaya lepasi, mungkin dia akan membuat kejatuhan bermula daripada atas ni. Di situlah kita akan cari kawasan-kawasan BRN lagi. Jadi guys, tak perlu takut. Just letakkan ini adalah kawasan stop loss. Uzair, boleh buat chart crude oil lah, Saya tak trade crude oil, saya tak ada kepakaran kat situ. Tuan, apa pula kesan harga gold untuk news jam 2 pagi nanti, buy atau sell? Kita kena faham bila mana interest rate dinaikkan, USD akan menguat. USD akan menguat. Jadi XAU USD ada potensial yang gold akan jatuh. Mungkin dia naik dulu lepas tu baru jatuh. Okay. Akan ada potential gold akan jatuh. Sebab USD akan kuat. Mata wang USD akan kuat bila mana interest rate dinaikkan. Tetapi sebaliknya terhadap pasaran saham, pasaran indeks, dia akan memberi reaction yang berbeza. Alamak, naik lagi lah. Tadi kita beduk $20 guys tadi. Kalau tak TP tadi, kalau pakai teknik kalau tadi dah betul lah. Kalau tadi saya tak letak TP, pakai teknik kalau dah betul dah. So sekarang cerita dia siapa? Siapa yang salah sekarang ni? Kan? Guys, ingat teknik kalau ni paling famous. Siapa trader tak pernah pakai teknik kalau menipu? So kalau korang tanya kan, kau selalu pakai teknik apa? Aku pakai teknik kalau. Teknik kalau, teknik macam mana tu? Dia kalau je, bendanya semuanya kalau. Itulah teknik kalau. Teknik kalau teknik Holy Grail. TP itulah yang salah, Okay. But anyway guys, ingat kalau malam ni kita FOMC, kita profit kau-kau, ingat benda ni saya nak pesan. Saya nak pesan. Ingat baik-baik. Profit diam-diam, jangan sampai orang rumah kau tahu. Jangan sampai orang rumah tahu. Itu sebab saya cakap slow. Kalau profit kau diam-diam, jangan sampai orang rumah kau tahu. Kau orang relax Saya single. Kalau kau single, kau seorang yang tahu, kau layan sendiri lah. Kan? Tuan, sekarang stay Johor atau KL? Saya stay kat KL. Ingat jangan, tapi bagilah surprise. Profit malam ni, withdraw masuk. Sayang, jom kita pergi jalan-jalan. Belanja makan yang sedap-sedap. Bagi hadiah. Bila dia tanya, banyak awak dapat? Ada dapat profit ke? Adalah profit sikit. Padahal kau profit 18,000 pound. Adalah profit sikit. Ni mahal ni. Saya jarang awak belanja saya tempat-tempat macam ni. Okeylah, awak doakan saya lah. Kan? Kau kena ingat kalau rumah kau belanja makan apa semua kan. Bila dia happy, time dia happy tu kau minta dia doakan kau. Belanja mak bapak kan. Boleh minum, boleh jumpa minum-minum tuan. Boleh, boleh. Ketawa titik indera. Ingat kalau profit jangan sampai orang rumah tahu. Benda ni dah berlaku kat saya Benda ni dah berlaku kat saya. Dia tahu kita profit berapa guys. Jadi apa yang berlaku adalah kita dikenakan ufti. Kita dikenakan ufti guys. Tapi biasalah saya ni cakap melawak je. Saya tak pernah berkira pun dengan keluarga. Jangan berkira dengan keluarga. Jangan berkira dengan keluarga, jangan berkira dengan kawan-kawan. Okay.
Kalau makan dengan kawan-kawan tu, kan, time nak bayar tu, jadilah orang pertama yang membayar. Ha. Tak apa, tak apa, tak apa, biar aku bayar. Kan? Hari tu kau dah bayar, ni kau lagi. Kan? Dan yang penting, yang penting, perkara yang paling penting, benda tu bukan show off. Benda tu bukan nak tunjuk, dia baik. Saya ada kawan, dulu masa zaman belajar, saya ada kawan, yang kalau kita orang nak makan free, ajak dia, lepas tu bawa awet. Tak kisahlah awet mana-mana kan, bawa awet. Kat meja ada awet, memang confirm dia bayar. Tak apa, tak apa, tak apa, biar aku bayar. Dia nak show off guys, dia nak show off. Nampak awet, awet nampak, steady lah brother ni kan, bayar satu table kan. Jadi kita pun kadang-kadang lepak kan, kau panggil mamat tu kan, cakap kita lepak kat sini kan. Sebab kalau ada awet dia akan bayar. Dia nak show off. Kita jangan jadi situ nak bayar, ikhlaskan, ikhlaskan lillahi ta'ala. Itu yang terbaik. Dulu kawan saya tu saya manipulate je dia. Jom lepak jom kan. Padahal nak suruh dia payung sebab ada awet. Dia bawa awet. Ada awet 2-3 orang kan. Wah, memang confirm lah dia akan jadi, dia teruja. Order. Tak apa, hari ni aku bayar. Kau nampak tak? Bagus bila kita ada kawan-kawan macam itu. Kita pun up dia kan. Ni I punya kawan ni memang suka belanja orang kan. Ya ke? Minggu depan kita nak lepak lagi lah. Merenyam. Itu zaman-zaman belajar Kadang-kadang saya terfikir kan, budak ni ada duit je kan. Tengok bukannya loaded sangat pun. Tapi nak tunjuk kan. Nak tunjuk kat awet. Kan? Sebab saya pernah tanya dia, kau selalu apa ni, belanja orang Tapi time ada awet je, time kita je, kau tak belanja pula. Steady sikit bro, ada awet kan. Belanja lah, gentleman lah sikit. Kan? So maknanya dia nak show off. Bah, cerita kawan Abah ni ada beberapa kali saya dengar Abah. Tapi still shock dengar. Azhar Rahmat. Hari tu saya jumpa Azhar Rahmat dekat JB. Lama tak jumpa dia. Makin handsome, makin bergaya. Rambut nampak macam Korea sikit. Kau dah join K-pop apa? Okay guys, anyway. Dah pukul 10.34. Apa pun, thank you so much. Okay. Perkongsian saya tadi tu, apa yang baik korang jadikan sebagai ikutan. Okay. Mana yang tak elok, buang jauh-jauh. So insyaAllah, okay, saya sentiasa doakan yang terbaik untuk korang, okay, kaya, berjaya dunia dan akhirat. Tuan boleh minta nombor telefon. Siapa nak nombor telefon saya boleh PM saya dekat Facebook nanti saya bagi. Happy-happy je bah sambil ambil ilmu dan profit. Terima kasih. Terima kasih Abah. Amin rabbal alamin. Sama-sama. FB nama apa tuan? Nama FB saya Al-Fisal. A-L jarak F-I-S-A-L. Okay guys, anyway, thank you so much kepada yang mendengar. Okay, sedikit perkongsian orang kata perjalanan seorang trader jalanan. Perasan tak live trade saya yang lately ni, okay? Perasan tak live trade saya lately ni, saya dah kurang karaoke. Perasan tak? Salam boleh tunjuk plan untuk FOMC Nabil. Itu dah bagi tadi. Saya dah pasang pending order ni. Saya dah pasang pending order ni. Okay. Ini plan dia. Ini zone stop loss kita. So saya pasang pending order pada harga 31,300, 31,200 setiap 100 pip Thank you Abah. Thank you untuk segala ilmu yang dikongsikan. Diberkati. Terima kasih. Terima kasih. Idola. Idola. Kan? Tak perlu idolakan saya. Okay. Tak perlu idolakan saya sebab percayalah saya adalah selemah-lemah umat. Okay. Saya adalah selemah-lemah umat. Tapi idolakanlah
Okay, idolakanlah diri sendiri. Okay, sebab diri sendirilah yang akan menentukan jalan hidup kita yang sebenar. Ada buat live FOMC tak apa? Tak ada. Tak ada guys. Comfy live apa? Comfy gebu-gebas pipi abah. Kita pergi apa? New York Skincare guys. New York Skincare. Ni cerita sini habis sinilah. Dekat office saya ni, depannya ada sekolah menengah tau. Sekolah menengah saya berjaya. Okay, depannya ada sekolah menengah saya berjaya. Jadi tadi saya, pagi tadi kan, lalulah kan, kat sekolah tu. Tiba-tiba cikgu panggil Jadin, masuk kelas sekarang. Saya cakap, apa salah masuk kelas? Saya nak balik rumah. Kan? Awak bukan pelajar sini ke? Nampak tak? Lepas buat spa semalam, cikgu sekolah panggil, suruh masuk kelas. Dia ingatkan saya belajar. Cikgu Suraya tu, bukan, saya tak tahulah cikgu siapa. Kan? Sebab yang saya tahu saya tengah menipu. Aduh, hai. Tak ada, saya nyakat wife saya. Saya balik gambar kan. Saya cakap nanti saya balik rumah jangan ingat budak SPM pula kan. Itu adalah suami awak. Oh. Orang rumah saya kekok, dia kata lepas saya buat rawatan muka. Muka tak ada apa-apa saja je kan, nak manjakan diri. Kan. Masuk-masuk je Amu cakap, oh you punya kulit muka okey mah. Kan, you umur berapa? Kan, dia dah 40 dah. Wah, 40 ah. Wah, you look so young ah. Kan. Kita, dia orang marketing. Kan. Nak lawan kita orang marketing juga, kita layankan je lah. Oh, young ah. Wah, 40 young ah. No, your face is very good kan. So dia nak bodek kita lah kan, nak ambil package yang mahal kali. Oh, dia tunjuk. Okay, Ahmad, ini package apa? Oh, ini dia tahu, ini bagus gini apa, buang apa, sel mati lah apa semua. Cakap dengan dia, okay, tak apa pun package, saya mau package kan. Kalau I ambil, you kasih adjust macam baru habis PMR. Tak dapat pun macam habis SPM pun cukup lah. Kan? Wah, itu macam lah, dia ketawa lah kan, dia dah suka kita. Wah, you kelakar. Siap-siap guys. Dia bagi setup masa saya zaman kerja kilang. Boleh lah Semua Amoy kata gitu bah. Biasa, ini orang marketing biasa guys. Lala setup dia tu. Oh, tengok muka dia. Kita tengok Amoy, ini mana ada SPM kan. PMR tak ada, SPM pun tak nampak ada. Ni macam zaman kerja kilang kan. You kerja kilang tahun bila? 10 tahun lepas, lama sudah. Okey lah mah. Okey lah, tapi memang tegang Tegang. Saya pada dia cuci, dia pakai apa nama gel tapi seronok guys, 2.5 jam guys. Saya tidur je tu guys. Oh, sedap ni, ada gosok. Kita memang rasa sangat-sangat dimanjakan. Kan? Tak laser ke apa? Saya pun tak tahu lah, ada kala-kala biru macam laser. Kan? Tapi yang saya tahu memang licin guys. Kulit muka saya licin. Ini bukan benda yang saya impikan Okay. Saya kalau boleh nak nampak ganas. Okay. Tapi dah ketentuan takdir, inilah paras rupa dia. Terima je lah. Okay. Okay guys, makin lama makin mengarut. Tak boleh dibiarkan lama-lama. Junam bah. Alah, baru sikit tu. Kan. Anyway, thank you so much kepada semua. InsyaAllah, okay. Ada rezeki tak ke mana. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada sesi akan datang. Bye-bye semua.